tiga golongan manusia yang amat mengganggu penduduk-penduduk neraka yang lain dek kerana pedihnya azab yang sedang mereka terima. Padahal penduduk neraka yang lain juga terseksa dengan seksaan masing-masing. Pertama, babu majaa fi syiddati azabi ahli al-ma'asi wa idza yathamu ahli an-nari bizalika. Bab orang yang mendapat seksa yang paling berat di akhirat. Ini muka surat 659. Kita bacakan riwayat-riwayat yang dicatatkan oleh tuan kitab daripada Ibnul Mubarak. Qal akhbarana Musa bin Ali bin Rabah qal sami'tu abi yadhkur an ba'd ma hadatha qal salasatu qad azu ahlan nar wa kullu ahli nar fi adha rijalun mughlaqatun alaihim tawabitu min narin wa hum fi aslil jahim fayadijuna hatta ta'law aswatuhum ahlun nar fayaqul lahum ahlun nar ma balakum min baini ahlin nar fa'ala bikum hadha faqalu kunna mutakabbirin. Ibnul Mubarak meriwayatkan daripada Musa bin Ali bin Rabah, dia berkata, tiga golongan manusia yang amat mengganggu penduduk-penduduk neraka yang lain dek kerana pedihnya azab yang sedang mereka terima. Padahal penduduk neraka yang lain juga terseksa dengan seksaan masing-masing. Pertama, orang yang dikurung di dapur api paling dasar dalam neraka jahim. Mereka menjerit sekuat-kuatnya sehingga pekikan mereka didengar oleh penduduk neraka yang lain. Maka penduduk neraka yang mendengar ini bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan kamu dahulu? Sehingga kamu diazab seberat ini, lebih teruk pada kami. Kami ni dah teruk dah. Entah orang ni lagi teruk lagi. Maka dijawab oleh orang-orang ini, kunna mutakabbirin. Dulu kami di dunia sombong. Sombong, pangkat, kedudukan, grade, jawatan dan bagai-bagai lagi. Sombong. Yang kedua, warijalun qad syaqqat butunihim yusabbihuna am'aihim finnar faqala lahum ahli nar ma balakum min baini ahli nar fa'al bikum hadha qalu kunna naqtati'u huquqin nas bi imanina wa amanatina. Kedua, orang yang teruk diseksa dalam neraka adalah orang yang membelah perutnya sendiri dan mengeluarkan ususnya. Lalu usus itu mereka tarik ke dalam api neraka. Penduduk neraka lantas bertanya, bagaimana keadaanmu dahulu sehingga diazab seberat ini? Mereka menjawab, kami ketika di dunia dulu sering mengambil hak orang lain dengan cara khianat dan melakukan sumpah palsu. Yang ketiga, warijalu yas'auna bainal jahim wal hamim la yaqruna qibala lahum ma balakum min baini ahli nari fa'ala bikum hadha qalu kunna nas'a bainan nasi bin namimati. Ketiga, orang yang terus-menerus berjalan mundar-mandir antara neraka jahim dan neraka hamim. Penduduk neraka yang lain bertanya, bagaimana keadaan kamu dahulu sehingga diazab seberat ini? Mereka menjawab, kami dulu kunna nas'a bainan nas bin namimah. Kami dulu kerja kami adalah melaga-lagakan manusia. Baik. Seterusnya buka muka surat 660. Ada riwayat daripada Ismail bin Ayyash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ini, akhbarana Ismail bin Ayyash haddatsani Taghlab bin Muslim an Ayub bin Bashir al-Ajli an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'atu yu'adzuna ahlan nari ala ma bihi min al-adha yas'auna bainal jahim wal hamim yad'una bil wail was subur yaqulu ahli an-nar ba'dhum li ba'd ma bala haula'i qad adzuna ala ma bina min al-adha qala farajulun mughlaqun alaihi tabuta min jumrin. Diriwayatkan daripada Ismail bin Ayyash daripada Ibnul Mani' al-Asbahi bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, 4 golongan manusia
yang amat mengganggu penduduk-penduduk neraka yang lain dek kerana pedihnya azab yang sedang mereka terima. Mereka semua berjalan mundar-mandir antara neraka Jahim dan neraka Hamim dan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang celaka. Penduduk neraka lantas tertanya-tanya, bagaimana keadaan mereka dahulu di dunia sehingga diazab begitu berat? Hingga kami yang sedang diazab ini pun rasa terganggu. Ini pertanyaan penduduk neraka. Jadi orang pertama itu menjawab, orang itu, kata Nabi, orang yang dikurung di dapur api. Ketika ditanya mengenai mereka, dijawab, orang itu meninggal dunia dalam keadaan masih menyimpan harta orang lain yang diambil dengan cara yang tidak betul dan juga tidak dikembalikan. Kemudian, warajulun yajiru am'a'ahu. Yang kedua, orang yang menyeret ususnya. Ketika ditanya mengenai mereka, mereka menjawab, orang itu sembarangan membuang air kecil dan tidak bersuci selepas membuang air kecil. Artinya tidak cakna kebersihan selepas buang air kecil. Warajul yasilu fauhu qayhan wadaman. Yang ketiga, orang yang muntah darah dari mulutnya secara terus-menerus. Ketika ditanya berkenaan mereka, maka dijawab, itulah orang yang sentiasa memperhatikan kata-kata keji dan caci maki. Lalu kata-kata itu sengaja digunakannya, bahkan dia suka melafazkannya. Wa rajulun ya'kulu lahmahu. Yang keempat, orang yang dilihat memakan dagingnya sendiri. Ketika ditanya mengenai mereka, maka dijawab, orang itu makan daging manusia disebabkan mereka suka menyebarkan fitnah dalam kalangan mereka. Hadis riwayat Abu Nu'aim Al-Hafiz. Jadi saudara melihat kepada riwayat-riwayat ini yang disandarkan kepada nama Nabi SAW, ya, wajar untuk kita merasa gerun bahawa rupanya ada di kalangan manusia nanti dia punya azab lebih berat daripada orang lain. Apakah sebab mereka mendapat azab-azab itu? Itu telah kita terangkan tadi. Golongan suka namimah, orang yang suka bawa mulut, bawa cerita. Orang yang tidak cakna kebersihan selepas buang air kecil. Orang yang makan hak orang lain. Orang yang sombong dan pelbagai lagi. Sebab itu Tuhan Kitab memberikan beberapa panduan kepada kita supaya lakukanlah beberapa amalan-amalan yang bagus untuk menjadikan kita ini jauh daripada disentuh oleh api neraka. Ini disebut dalam bab perisai-perisai neraka. Maknanya ada perkara-perkara tertentu yang Nabi SAW ajarkan boleh menjadikan kita ada shield, satu perisai daripada masuk ke dalam api neraka. Dan itulah memang semangat Nabi SAW untuk nak menyelamatkan umat dia daripada api neraka. Itu memang dia punya main objektif. Sehingga kan dalam satu hadis kata Abu Hurairah, Nabi pernah menyebut, "Masali kamasali rajulis tawqada nara, falamma adha'at ma hawlaha ja'ala al-farashu, wa hadhihi ad-dawabu allati fi an-nari yaqa'na fiha." Permisalan diriku ini adalah seperti orang yang menyalakan api. Ketika api telah menyinari apa yang ada di sekelilingnya, maka akan datanglah anai-anai, haiwan-haiwan yang akhirnya semua akan berjatuhan ke dalam api tersebut. Wa ja'ala yahjuzuhunna wa yaghlibnahu fayataqahhamna fiha. Sementara itu, orang-orang ini terus berusaha untuk menghalangi serangga-serangga ni daripada api. Namun serangga-serangga itu mengabaikan. Mereka tetap masuk dan berjatuhan ke dalam api. Qal, fadzalikum masali wa masalukum ana akhizun bihujazikum anin nari halluma anin nar fataghlibuni taqahhamuna fiha. Maka Nabi bersabda, itulah permisalan diriku dan dirimu, wahai umatku. Aku menarik ikat-ikat pinggang kamu untuk menyelamatkan kamu dari neraka. Dan aku berseru, jauhilah neraka, jauhilah neraka.
Namun kamu, wahai umatku, kebanyakan kamu tidak hirau dan tetap berusaha masuk ke dalam api tersebut. Jadi, ini antara Nabi punya cita-cita, hasrat dia. Dia tidak mahu ada seorang pun umatnya masuk neraka, diazab dengan azab yang begitu teruk.